Okey, kita akan mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min auzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk selesaikan masalah. Setelah kita banyak belajar subtopik ni, kita telah banyak belajar daripada awal, kenal dan tulis nombor, teroka nombor, banding nombor, susun dan bilang nombor, angka lebih atau kurang, bundar nombor, pola nombor. Dan hari ini kita akan belajar selesaikan masalah. Dia akan satukan semua subtopik tu dalam satu soalan, dalam satu soalan. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nombor bulat hingga 10,000 dalam situasi harian. Dalam keadaan situasi harian, kamu boleh selesaikan masalah yang melibatkan nombor bulat hingga 10,000. Okey, kita buka muka surat 22. Tadi cikgu dah bagi tahu muka surat 22. Okey, biasanya selesaikan masalah ni soalannya berbentuk ayat atau cerita. Atau berbentuk dia bagi satu jadual atau gambar rajah, awak kena baca, awak kena fahamkan. Itu soalan, biasanya soalan dalam bentuk selesaikan masalah. Jadi awak kena baca dan fahamkan apa yang soalan nak. Dia akan, selalu soalan akan macam ni. Okey, tengok nombor 1. Skor permainan komputer bagi Julie dan Stacy. Skor permainan komputer bagi Julie dan Stacy. Awak kena baca dan awak kena fahamkan. Ini skor, keputusan. Julie dapat skor 2,605. Dia dah buat permainan, dia main game dekat komputer. Lepas tu dia dapat skor 2,605 mata. Stacy pula, dia main game yang sama dekat komputer dan dia dapat mata. Skor dia ialah 2,719. Julie 2,605, Stacy dapat 2,719. Okey. Di sini soalan dia, apakah digit yang sama nilai? Dia tanya apakah digit yang sama nilai. Jadi di sini kamu boleh nak selesaikan soalan ni, kamu boleh buat jadual tempat 1,110 sah. Kita letak skor ini, skor untuk Julie. Ini Julie. Ini skor Stacy. Julie 2,605, Stacy 2,719. Soalan dia tanya, yang A ni dia tanya, apakah digit yang sama nilai? Kita tengok tempat sah. Sah 5, Julie 5, Stacy 9. Dia tak sama. Dia tak sama. 10, sifar, C1 pun tak sama. 106, Stacy 7 pun tak sama. 1,000 ni. Julie dapat 2,000, Stacy pun dapat 2,000. Jadi yang sama ni adalah tempat 1,000. Jadi apakah digit yang sama nilai? Bila disebut digit, bermaksud angka lah. 2. Digit yang sama nilai ialah 2. Ni bila disebut digit berbentuk angka. Soalan 1A dah siap. Dapat jawapan. Senang je. Awak tengok yang mana yang sama. Tempat sah puluh ratus ribu, yang mana nombor dia sama, yang digit dia sama. Itulah jawapan dia. Okey, B pula. Skor siapakah lebih kecil? Di sini. Skor siapa yang lebih kecil? Kita tengok. Julie 2,605. Stacy 2,719. Tempat ribu sama. 2,000, 2,000. Okey, kita tengok tempat ratus pula. Julie 600,
Stacy 700. Jadi yang lebih kecil adalah 600. Jadi yang kecil, siapakah skor yang lebih kecil? Julie. Julie skor yang lebih kecil. Suruh terangkan. Sebab apa? Sebab 600 lah. Jadi 700. Okey, dah siap 1B. Senang je soalan berbentuk selesaikan masalah ni. Yang penting awak tengok gambar raja, awak fahamkan. Okey. Tengok nombor 2. Tengok nombor 2. Tolong mute. Tengok nombor 2. Okey, gambar raja kedudukan beberapa buah chalet. Chalet warna kuning. Chalet kuning ialah chalet pertama. Chalet ungu ialah chalet ke-6. Ni pertama. Ni berapa? Ni ketiga. Muka surat berapa? Muka surat 23. Okey, ini chalet ketiga, ini chalet keempat, ini chalet kelima, ini chalet keenam. Chalet ni macam rumah lah, rumah awak. Rumah. Okey, chalet kuning ialah chalet pertama ni, cikgu dah tulis lah. Pertama. Chalet ungu ialah chalet ke-6 ni, cikgu dah tulis chalet ke-6. Apakah nombor chalet ungu? Dia tanya. Apakah nombor chalet ungu? Dia nak tanya apa nombor ni kat sini. Apa nombor kat sini? Sebelum kita dapat chalet ungu ni, kita perlu dapat chalet merah dengan biru dekat sini. Kita perlu dapat kat sini. Kita perlu dapatkan kat sini. Nak dapat 3 nombor ni, kita tengok, kita lihat. Kita dah belajar sebelum ni. Pola. Ingat tak pola? Okey, kita tengok 1302, 1304, 1306. Yang berubah adalah tempat sah. 2, 4, 6. Ni berubah. First kita mula-mula kita lihat. Dia menaik atau dia menurun. 1302 ke 1304. Dia menaik, dia semakin membesar. Maksudnya dia menaik. Bila menaik, kita kena tambah. Tambah berapa? Kita lihatlah. 1302 ke 1304. Dia tambah 2. Kalau awak tak tahu dia tambah berapa, awak boleh tolak. Ini kita dah belajar dah sebelum ni. Kita dah belajar sebelum ni. Pola nombor ni. Tolak nombor sebelah-sebelah. Mesti nombor sebelah-sebelah ni. Okay, tolak. 4 tolak 2, 2. Yang lain semua sifar ni. Sifar. Jadi 2. 2. Dia perubahan ni 2. Dia menaik 2, 2, 2, 2. Dia naik 2. Dia naik 2. Dia naik 2. Okey. Kita nak dapat chalet nombor 4 ni. Kita nak dapat chalet nombor 4 ni. 1306 kena tambah 2 lah. Naik 2. Naik 2. 1306 tambah 2 jadi 1308. Kalau tak tahu, awak buatlah bentuk lazim. 1306 tambah 2. 6 tambah 2, 8. Ni. Jadi sini adalah 1308. Naik lagi 2, dia akan jadi 1310. Naik lagi 2, dia akan jadi 1312. Jadi soalan dia minta, dia tanya, apakah nombor chalet ungu? Jadi chalet ungu ialah 1312. Ini adalah jawapan dia. 1312. Okey, dah siap. Macam tu, awak kena lihat soalan apa yang diminta, apa clue yang ada, awak kena fahamkan. Okey, kita lihat nombor 3. Kita lihat nombor 3. Okey, berdasarkan perbualan di atas, berapakah jumlah penonton yang mungkin? Okey, dia kata dalam pertunjukan amal ni, ada penonton ni dia bersembang. Dia tanya, ada orang ni dia tanya, berapakah jumlah penonton dalam pertunjukan amal semalam, dia tanya. So kawan dia jawab,
Apabila dibundakan kepada puluh terdekat, jumlah itu menjadi 1,500 orang. Soalan dia, berapakah jumlah penonton yang mungkin? Yang mungkin ni maksudnya dia tak ada jawapan yang tepat. Dia ada julat dia. Berapakah jumlah penonton yang mungkin? Dia tak ada jawapan yang tepat. Dia sekadar ada julat. Anggaran. Okey, kita tengok. Kalau dia kata bunda kepada puluh terdekat menjadi 1,500. Kita tengok kat sini. 1,495. 1,495 ni. 1,495. Kalau kita bundakan puluh. Ingat tak bunda? Sa puluh ni. Puluh ni. Buat pagar ni. Ingat tak? 5 ni kena tambah 1 dekat 9. Jadi sini kita bomkan dia kosong. 1 tambah 9, 10. 1 tambah 4, 5. Nampak ni? Dibundakan dia jadi 1,500. Jadi nombor anggaran daripada sini 1,495, 1,496, 1,497, 1,498, 1,499. Ini semua nombor anggaran. Jumlah penonton. Sehingga sini. Sehingga 1,504. Kalau kita bundakan 1,504 ni kepada puluh terdekat, sebab dia kata puluh kat sini. Okey. Kita garis puluh, kita buat pagar sebelah puluh. Ini bunda Kita tengok 4. 4 ni dia kena tambah kosong. Ingat tak jadual bunda tu? 0 sampai 4 kena tambah kosong. 5 sampai 9 kena tambah 1. Ingat tak jadual bunda? Okey, nombor sebab pagar kita bomkan dia. Sifar tambah sifar 5, 1. Ini. Jadi 1,500. Jadi nombor jumlah penonton yang mungkin ialah 1,495 hingga 1,504. Ni. Ini jumlah yang mungkin. Dia tak ada jawapan tepat. Jadi jawapan dia 1,495 hingga 1,504. Ni jawapan dia. Orang kawan dia tanya, berapa jumlah penonton yang semalam datang? Dia kata, ni. Kemungkinan jumlah penonton ialah 1,495 hingga 1,504. Sebab kalau kita bundakan nombor dalam ni, dia akan jadi 1,500. Okey, ini soalan nombor 3. Awak kena baca, awak kena fahamkan apa yang soalan nak. Dia akan tanya pasal bunda, dia akan tanya pasal menganggar, dia akan tanya pasal pola nombor yang sebelum-sebelum ni kita belajar. Dia akan buat satu soalan merangkumi semua topik-topik tu. Okey, kita tengok cuba ini. Selesaikan masalah. Jadual di sebelah ialah bilangan tin kita semula yang dikumpul oleh murid tahun 3. Okey, ni kelas 3 bijak. 3 bijak, yang ni awak kena belajar fahamkan jadual. Fahamkan jadual, kita nak baca jadual kan? Awak kena fahamkan jadual ni lah. Awak tengok, awak fahamkan. 3 bijak, dia dapat kumpul tin kosong, tin yang kita semula ni. Dia dapat kumpul 1,123. 1,123. Okey, ni 3 bijak. 3 cerdas, dia dapat kumpul sebanyak 976. Okey, baru kita tengok soalan dia. Tulis bilangan tin itu dalam perkataan. Ini kita dah belajar dulu-dulu. First kali kita belajar, tulis dalam perkataan. Okey, jawapan dia ialah, awak tulislah. Awak tulis. Jawapan dia. 3 bijak. Bijak disuruh tulis dalam bentuk perkataan 1,123. Dah siap satu. Dah siap satu. 3 cerdas pula. Cerdas 976. Dah siap. Soalan satu ni dah siap. Senang je.
Bukan susah. Disuruh tulis dalam perkataan. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2, bilangan tin mana yang lebih banyak? Yang ni lagi mudah. Bilangan tin mana yang paling banyak? Awak tengok sini pun awak dah tahu. Cerdas 3 digit je. Bijak 4 digit. Jadi bijak lah paling banyak. Dia ada tempat 1000. Cerdas 900 je. Jadi yang banyak adalah bijak. Bijak yang banyak. Lebih banyak. Dia tanya lebih banyak kan? Bijak 1123. Dah siap soalan nombor 2. Dah siap. Kalau soalan ni maka awak dapat Berapa? apa? Muka surat berapa? Muka surat berapa? Sekejap. 25. 25. 25. Awak baru masuk 25. Muka surat berapa cikgu? 25. Tadi kita dah belajar 22. Tadi kita dah belajar 23. 24 pun dah. Sekarang ni 25. Kalau awak baru masuk, kalau awak tertinggal, nanti awak tengok pada video. Apa? Buku teks ke aktiviti? Buku teks. Buku teks, muka surat 25. Buku aktiviti kita tak masuk lagi. Dah ke belum? Soalan macam ni awak kena baca dan awak kena fahamkan. Soalan dia bentuk panjang, berbentuk macam bercerita. Soalan teka-teki dia umpama macam tu lah. Dia cerita-cerita. Awak kena selesaikan. Apa yang ada, data apa yang ada, maklumat apa yang ada, awak kena tengok satu-satu. Okey. Okey, B. Tengok B pula. Amir menggunakan semua digit di sebelah untuk membentuk satu nombor 4 digit. Amir menggunakan semua digit di sebelah. Ni lah, ni semua digit ni. 0, 4, sifar 4, 8, 5 ni. Untuk membentuk satu nombor 4 digit. Satu nombor 4 digit. Digit 5 berada di tempat ratus. Digit 5 mesti di tempat ratus. Okey, di sini, soalan di sini, banyak nombor yang awak boleh buat. Banyak nombor yang awak boleh buat. Tak semestinya ada satu nombor. Dia kemungkinan dia banyak nombor. Yang penting nombor yang awak buat tu mesti digit 5 dia mesti dekat tempat ratus. Okey. Apakah nombor itu, dia tanya satu. Apakah nombor itu? Okey, kita tengok. 10 ratus ribu. Dia kata digit 5 ni berada di tempat ratus. Digit 5 awak letak siap-siap di tempat ratus. Okey, 5 dah siap. Kita pangkal 5. 5 dia dah letak kat sini dah. 400. 1000 pulsa. Okey, di sini awak boleh letak apa-apa pun nombor. Kat sini banyak kemungkinan nombor yang awak boleh buat. Awak boleh letak nombor tempat 1000 ni nombor 8 pun boleh. Nak letak nombor 4 pun boleh. Cikgu nak letak nombor 8. Cikgu nak letak nombor 8 dekat tempat 1000 ni. 8. 8000. Tempat 10 cikgu nak letak 4. Baik. 8 dah siap. Tempat 10 cikgu nak letak 4. Okey. Kosak. Tempat sar kita letak sifar. Okey dah. Awak boleh buat macam ni. 4000. Yang penting dia kata digit 5 berada di tempat ratus. 5 mesti dekat ratus. 5 tak boleh kat tempat lain-lain. Awak boleh buat macam ni. Macam nombor macam ni pun boleh. Tak kisahlah. Tapi yang penting ratus mesti 5. Tapi cikgu buat ni nombor cikgu ni. 8540. Cikgu pilih yang ni. Okey. Kemudian dia kata, okey, nombor 1 dah siap. Nombor 1, apakah nombor itu? Okey, dah siap. Dia kata nombor 2, cerakinkan nombor itu mengikut nilai digit. Ini tajuk cerakin. Awak ingat tak tajuk cerakin? Kalau awak sentiasa buat ulang kaji, mungkin awak akan ingat. Cerakinkan nombor. Cerakin ni kita ceraikan nombor itu. Kita pisahkan nombor itulah. Mengikut nilai digit. Dia disuruh kita cerakinkan mengikut nilai digit. Dia ada dua dulu, cerakin lagi. Nilai digit dengan nilai tempat. Yang soalan ni diminta nilai digit. Jadi nilai digit, jawapan dia adalah, awak tengok nombor depan ni. Ini adalah 8. 8000. Jadi nilai digit adalah
8,000. Ini cerakin. Kalau awak ingat lah. Okay, 8,000 tambah 500 tambah tengok puluh. 40 tambah sifar. Tambah sifar. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Cerakinkan nombor mengikut nilai digit. Nombor 2 dah siap. Inilah jawapan dia. Ini soalan untuk nombor 2. Okey, kalau contohlah awak buat nombor, awak buat nombor yang ni. Disuruh cerakinkan nombor yang ni. Awak buatlah. Cerakinkan nombor mengikut nilai digit. 4,000 tambah 500 tambah sifar tambah 8. Ini cerakin untuk yang ini. Ini cerakin untuk yang ini. Ini cerakin untuk yang ni. Yang penting awak kena baca soalan tu, awak tengok maklumat apa yang ada, awak tengok apa yang soalan nak, awak boleh jawab. Yang penting awak kena ingat yang kita dah belajar sebelum-sebelum. Sebab tu kita belajar pola nombor dulu, sebab tu kita belajar cerakin nombor dulu, tulis nombor dalam perkataan, angka nombor, sebab tu kita belajar yang tu dulu. Kemudian baru kita buat soalan yang berbentuk selesaikan masalah ni. Okey, nak tahu awak faham ke tidak? Cikgu nak buka buku sekejap. Sekejap ya. Tulis. Okay, kita lihat dulu 25. Kita lihat dulu 25 C. Kita lihat dulu 25 C. Sekejap ya. 25 C. Sekejap. Okey, awak baca dulu 25 C tu. Surat 25 C, awak baca dulu. Awak tengok jadual, awak fahamkan jadual dulu. Buku teks ke? Buku teks, muka surat 25. Awak tengok dulu, cikgu bagi masa dalam 2-3 minit, awak fahamkan. Buku surat berapa cikgu? 25. Cikgu nak pergi tandas boleh? Pergi. Nak minum air boleh? Boleh minum. Boleh je, kita nak boleh minum air pun boleh. Sekejap Cikgu, buku surat berapa? 25. 25 C. 25 C. Baca dulu. Okey dah. Okey, 25 C. Okey, 25 C ya. Kita tengok C. Jadual di sebelah ialah bilangan pelekat yang dijual dalam masa 4 hari. Okey, kita tengok bilangan pelekat dijual dalam masa 4 hari. Hari Isnin dijual dapat 1,006. Dijual 1,006 pelekat. Hari Selasa dijual 998. Hari Rabu dijual 1,010. Hari Khamis dijual 1,002. Soalan dia, bundarkan 998 kepada 1,000 terdekat. Dia suruh kita bundarkan yang ni.
998 kepada 1000 terdekat. Okey, yang ni soalan dia trik, ada trik sikit. Awak tengok elok-elok. Bundahkan 998 kepada 1000 terdekat. Bila dia sebut 1000, awak kena garis tempat ribu. Kita tengok. 8 ni sah. Ini sah, ini 9 ni puluh, ini ratus. Ribu dia ada tak ribu? Ada tak ribu? Ribu ni sebenarnya ada. Nombor dia ialah sifar dekat sini. Ni adalah nombor ribu. Tempat ribu adalah sifar. Okey. Bila bundakan 998 kepada 1000, kita garis tempat ribu ni. Sifar ni. Kalau tak ada, awak kena letak sendirilah sifar tu. Okey, awak garis. Ingat tak? Kita ada buat dulu. Bunda kan. Ingat jadual bunda tak? Jadual bunda. Jadual bunda. Kalau 0 hingga 4, kita kena tambah 0. Ingat tak? 5 hingga 9, kita kena tambah 1. Tengok 9 dekat, tengok sini 9 kena tambah 1 dekat tempat ribu ni. Jadi 1 tambah sifar 1. Nombor selepas pagar kita letupkan dia. Jadi jawapan dia ialah 1000. Ini bunda kan. Dah siap soalan nombor 1. 1000 jawapan dia. Nombor 2 pula. Susun semua nombor dalam jadual mengikut tertib menaik. Ni lagi senang yang ni. Disuruh kita susun menaik. Menaik ni, kita bila sebut menaik, nombor yang depan adalah nombor yang kecil. Dia akan semakin besar. Dia kecil ke besar. Ini menaik. Jadi kita tengoklah mana nombor yang paling kecil. Nombor paling kecil adalah 998. Okay, dah, pangkal. Yang seterusnya. Cikgu tak nampak. Tak nampak. Sekejap. Ini ada orang tekan ni. Ini ada orang tekan ni. Itulah gatal tangan ni. Siapa yang tekan ni? Ada orang tekan ni. Gatal tangan ni. Cikgu tak nampak. Sabar. Saya nampak. Sekejap. Ada yang tekan ni. Dia main share screen dia. Dah nampak. Boleh nampak. Ya, ada kawan-kawan awak yang dia main tekan-tekan ni, dia share screen dia. Dia tak tekan. Okey dah. Saya nampak. Okey, susun semua nombor dalam jadual mengikut tertib menaik. Tertib menaik ni kita akan mula dengan nombor kecil lah. Semakin kecil dan semakin besar. Yang paling kecil di sini adalah 998. Okey dah, kita dah tulis sini kan. Kita pangkal. Okey. Seterusnya, mana yang paling kecil antara 3 nombor ni? 1006, 1010, 1002. Mana paling kecil? Mana paling kecil? Kelas? Khamis. 1006, 1010. Hari Khamis, 1002. Kita pangkal 1002. Tulis sini 1002. Khamis. Okey, kemudian? Isnin. 1006. Okey, kita potonglah 1006. Senang awak nak nampak nombor mana yang belum tulis. Kemudian yang terakhir 1010. Inilah nombor, susun nombor mengikut tertib menaik. Dah siap soalan nombor 2. Senang aja. Okey, kita buka buku aktiviti. Cikgu nak muka surat 13. Buku aktiviti muka surat 13. Ada yang main chatting tu. Kali nak main cikgu Siapa cakap. main chatting? Buat. Siapa main chatting tu? Ni dah tengok je.
Yang mana? Faham tak? Apa dia cakap? Okey, muka surat 13 dan 14 buat sekarang. Nanti kita semak sama-sama. Buku aktiviti, muka surat 13 dan 14. Nanti kita buat sama-sama. Kita siapkan sekarang juga. Nanti awak dah tak ada kerja rumah. Tak ada kerja sekolah. Jangan bermain chatting, siapkan kerja dulu. Duduk sini kan. Saya tengok ada orang. Cikgu sebab apa cikgu? Muka surat 13 dan 14. Buku aktiviti, muka surat 13 dan 14. Jawab sekarang. Cikgu off chatting. Tak off chatting. Dah, sudah off dah. Benarnya chatting tu untuk kegunaan awak tanya soalan, tanya apa-apalah. Tapi cikgu tengok awak dah bukan tanya pun, awak main. Nombor 1 A dengan B tu senang sangat. Nombor 2 pun senang. Nombor 3 pun senang. Nombor 4 tu awak kena fikir, dia ada trik ke. Nombor 5 pun 5 susah sikit. Cikgu, Ya. sampai 15 ke? Sampai 15. Tak, 13 dengan 14 je. 2 muka surat sahaja. Okey. Cikgu, Ya. nombor 2 macam mana? Nombor? Nombor 2 macam mana? Dia Farah menyusun kerusi seperti gambar raja di bawah. 1050, Hai cikgu. 1051, 1052, 1053, 1054. Dia melabelkan nombor pada kerusi itu secara berturutan. Dia melabelkan nombor lah berturutan tu. Okey, apakah pola nombor itu? Awak tengok dia menaik ke dia menurun? Daripada 1050, 1051, 1052. Dia menaik. Jadi awak tulis menaik. Dia tanya pola kan? Menaik berapa tu? 50 pergi 51. 51 pergi 52. Dia naik berapa? Satu. Jadi jawapan 2A tu apakah pola nombor itu? Jawapan dia menaik satu-satu. Nombor 1. Cikgu, nombor 1. Nombor 1 awak baca lah. Tu baca dulu.
Baca dulu satu-satu, awak fahamkan dulu. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di kampung, Cermai. Orang Melayu, kaum Melayu berapa orang? Kaum Cina berapa orang? Kaum India berapa orang? Nyatakan kaum mana yang paling banyak? Mana yang paling banyak? Mana baca? Melayu. Melayu. Okey, itu bukan jawapan tu. Awak ni tak baca kot, cikgu rasa awak tu tanya jawapan ni je. Oh, cikgu. Cikgu, ada nak bagi tanas. Bagi. Cikgu, lepas tu yang B pula tulis sini. Sebab Cina dia banyak nombor 2. Yang B apa pula? Dia tanya apa? Dia tanya A, nyatakan kaum yang paling banyak saja. Melayu lah. A tu Melayu, tulis Melayu je. M-E LA lah, Y-U. Melayu. Dah siap A. B pula. Tulis bilangan itu dalam perkataan. Melayu paling banyak, disuruh awak tulis dalam perkataan. 1408. Je dalam perkataan. Dia mana ada suruh awak tulis yang nombor 2 ke, nombor 3 ke, tak ada. Tengok soalan apa yang dia nak. Cikgu, nombor 5 apa? Nombor 5 ni dia payah sikit ni. Nampak tak nombor 5 tu bawah tu ada gambar macam otak tu. Itu soalan kebat. Soalan dia suruh awak berfikir arah tinggi. Dah siap nombor 5 tu. Nombor 5 ni dia kemungkinan nombor dia banyak. Tak apa, nanti kita akan bincang. Cikgu akan terangkan.
Yang 5. Cuba duduk tegak. Cikgu tengok ada yang baring dah. Ada yang mendagu. Cuba duduk tegak. Tarik nafas. Tu yang nombor B tu apa? Apa dia? Nombor 1 tu kan? Yang B tu. Jawapan dia apa? B. Tulis bilangan itu dalam perkataan. Yang A tu jawapannya Melayu. Dia suruh awak tulis dalam perkataan. Melayu ni 1408 kan. Bilangan orang dia kan. Tulis. Eja. 1408. Awak kena eja. 1408 tu. Okey. Cikgu lama lagi ke? Sekejap. Kita bincang. Cikgu nak awak siapkan kelas waktu ni juga. Jadi awak tak adalah kerja sekolah. Cikgu, nombor 4 nak buat macam mana? Cikgu, macam mana nak buat yang A kena tulis Melayu je first. Macam Ya, mana satu A tu Melayu je. Melayu. B apa? B tulis bilangan Melayu tu. Bilangan Melayu berapa? 1408. Eja lah. 1408. Mana? Bahagian B kat kotak. Dekat kotak tu. Cikgu. Apa? Nombor 4 nak buat kat mana? Nak buat Buat dekat kotak tu lah. buat macam mana maksudnya? Awak baca nombor rumah saya, Faiz cakap. Nombor rumah saya 2059. Sita pula cakap rumah saya pula bernombor 2063. Rumah Hana berada di antara rumah Faiz dengan rumah Zeta. Di antara ni bermaksud Macam itu cikgu. tengah. Rumah Hana ni tengah-tengah. Rumah Faiz dulu, lepas tu rumah Hana, lepas tu baru rumah Zeta. Cikgu, saya tak ada buku. Nombor 2 macam mana? Awak fikir dulu, nanti kita bincang. Awak fikir dulu, nanti kita bincang. Pukul 1. Cikgu, 84. 1.50 lah kita bincang. 1.49 lah. Cikgu, dah siap. Dah siap, kita tunggulah kawan belum. Cikgu, tadi saya tak dengar. Yang kotak kena tulis bilangan Nombor eh. 5 nak buat macam mana? Tulis bilangan itu dalam perkataan. Yang B satu B. Awak tanya satu B kan? Tulis bilangan itu dalam perkataan. A tu Melayu jawapan. Lepas tu dia tanya, bilangan Melayu tu berapa? 1408. Nampak tu? Bilangan orang dalam kurungan. Jadi awak tulis dalam perkataan lah. 1408 tu awak tulis dalam perkataan. Awak kena eja. 1408 dalam perkataan. Awak kena eja. Cikgu, nombor 4 macam mana? Sabar dulu, cikgu kata. Oh, nombor 5 macam mana? Nanti cikgu bincang lah. Korang diam dulu. Diam lah Anci. Tiba dah buta.
Okey, kita akan bincang. Kita akan tengok. Apa yang belum siap tak apa, boleh tengok. Tengok dulu. Okey, selesaikan masalah nombor 1. Kita lihat nombor 1. Semua tengok nombor 1. Semak jawapan awak. Kalau yang dah siap boleh semak, yang belum siap tak apa, kita sama-sama kita bincang. Okey, tengok nombor 1. Jadual di bawah. Awak kena baca dia soalan ni, awak macam cerita lah. Awak kena baca dan awak kena fahamkan. Sebab tu membaca tu amalan penting. Amalan mulia awak baca, awak banyak baca nanti awak kemahiran, kefahaman awak mesti akan tinggi. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di Kampung Cermai. Okey, kaum Melayu. Siapa yang bercakap tu, nak cakap ke? Tolong mute Okey, kaum Melayu bilangan dia 1408. Ni. Kaum Cina bilangan dia 1137. Kaum India bilangan dia 1064 orang. Soalan A ditanya, A ni. Nyatakan kaum yang paling banyak. Awak boleh lihat. Melayu 1408, Cina 1137, India 1064. Yang paling banyak adalah Melayu lah. Melayu yang paling banyak. 1408. Jadi dekat A ni jawapan dia adalah Melayu. Awak tulis Melayu. Awak A je Melayu. Okey. B pula. A dah siap. Kita lihat B. Tulis bilangan itu dalam perkataan. Dia tanya. Dia soalan ni. Dia suruh awak tulis bilangan itu dalam perkataan. Melayu. Melayu adalah bilangan dia. Apa ni? Tulis bilangan. Ini bilangan ni dapat ni. Bilangan ni. Dia suruh tulis bilangan 1408 dalam perkataan. Inilah, ni jawapan dia. 1408 dalam perkataan. Betul. 1408. Okey. Nombor 2. Farah menyusun kerusi seperti gambar raja di bawah. Dia melabelkan nombor pada kerusi itu secara berturutan. 1050, 1051, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054. Dia susun kerusi. Apakah pola nombor itu? Dia tanya pola. Awak kena lihatlah 1050. Apa yang berbeza kat sini? Sah yang berbeza. Tempat sah. 1, 2, 3, 4. Okey. 1050, 1051. Dia menaik ni. Semakin menaik, semakin membesar. Dia menaik. Menaik satu-satu. Menaik satu-satu. Dia naik satu. Semua naik satu. Jadi jawapan ni adalah menaik satu-satu. Ini pola nombor. Apakah pola nombor itu? Ni, menaik satu-satu. Sebab dia naik satu-satu. 1050, 1051, 1052. Untuk, okey, A dah siap. B pula. Apakah nombor bagi sebuah lagi kerusi yang akan diletakkan sebelum 1050? Mana 1050? Ni 1050 ni. Sebelum dia kat sini. Kat sini. Apa awak rasa nombor kat sini? 1049. Dia kalau naik satu-satu 1049. 49 lah. Jadi jawapannya adalah 1049. 1049. 1049. Okay, B dah siap. 2B dah siap. Nombor 3. Amir menyusun kad-kad nombor di atas mengikut tertib menurun. Apakah nombor yang ketiga? Mula-mula awak kena susun nombor dulu mengikut tertib menurun. Menurun ni bermaksud 9. kita akan mulakan dengan yang besar,
Susun sehingga kecil. Menurun ni adalah besar. Menurun besar pergi ke kecil. Ni menurun. Bermula dengan nombor besar. Nombor paling besar adalah nombor ni, 3928 ni nombor paling besar. Tulis dulu 3928. Okey, kemudian yang besar 3919. 3919. Kita susun, disuruh kita susun kan? Kita susun dulu. Kemudian 3910. 3910 susun menurun. Dan terakhir 3901. 3901. Yang dia lebih mudah kalau awak dah tulis, awak pangkah. Teknik nak jawab soalan. Mana yang lebih mudah tu. Okey. Kita dah susun dah. Ini kita dah susun. Tapi kita belum jawab soalan lagi. Soalan dia, apakah nombor yang ketiga? Okey, ni nombor pertama, ni nombor kedua, ni nombor ketiga. Jadi jawapan dia adalah 3910 jawapan dia. Apakah nombor yang ketiga? Nombor yang ketiga ni 3910 lah. Ini adalah jawapan dia. Betul. Ni jawapan dia. Okey, soalan nombor 4. Tadi ramai tanya, cikgu soalan nombor 4 macam mana? Cikgu, soalan nombor 4 macam mana? Okey, kita bincang. Berikut ialah perbualan antara Faiz dengan Zeta. Ni Faiz, ini Zeta. Faiz dia cakap, nombor rumah saya 2059. Zeta cakap, rumah saya pula bernombor 2063. Okey, tengok kenyataan ni. Rumah Hana berada di antara rumah Faiz dengan rumah Zeta. Okey, bila awak nampak di antara ni bermaksud di tengah-tengah. Awak kena ingat sampai bila-bila. Di antara ni bermaksud tengah-tengah. Rumah Hana ni di tengah-tengah antara rumah Faiz dengan rumah Zeta. Jadi soalan dia ni. Jadi ni rumah Faiz. Ni rumah Faiz, ni rumah Hana, ni rumah Zeta. Hana ni duduk tengah-tengah di antara Faiz dengan Zeta. Jadi dia tanya, okey, Faiz 2059. Kan dia kata ni, rumah dia 2059. Zeta 2063 kat ni. Lepas tu dia tanya, pola nombor rumah mereka ialah menaik dua-dua. Apakah nombor rumah Hana kat sini? Apa nombor rumah Hana ni? 2061. Okey, kita tengok. Dia kata dia naik dua-dua. Jadi 2059 dia pergi ke rumah Hana ni, dia naik dua, dia tambah dua. Naik ke tambah kan? 2059 tambah 2. 9 tambah 2, 11. 1 tambah 5, 6. Ni sifar. Jawapannya adalah 2061. Ni rumah Hana. Betul. Ni rumah Hana. Nombor 5. Okey, nombor 5 ni dia susah jugalah, susah. Dia banyak kemungkinan nombor. Okey, Amelia dan Tida. Amalia dan Tida masing-masing membina satu nombor 4 digit daripada digit sifar, 3, 8 dan 9. Nombor mereka mempunyai nilai tempat ratus yang sama. Apakah nombor-nombor itu? Okey. Dia kata nombor mereka mempunyai nilai tempat ratus yang sama. Okey. Kat sini, soalan ni kemungkinan banyak nombor yang awak boleh buat. Kita boleh pilih tempat ratus sifar, kita boleh pilih tempat ratus 3, kita boleh pilih tempat ratus 8 dan kita boleh pilih tempat ratus 9. Kat sini cikgu nak pilih nombor cikgu. Cikgu nak pilih tempat ratus cikgu nombor 8. Awak boleh pilih nombor 9, awak boleh pilih nombor 3, awak boleh pilih nombor sifar, tak ada masalah. Tapi cikgu nak pilih nombor 8. Jadi nilai ratus cikgu nombor 8. Dia kata nombor mereka mempunyai nilai ratus yang sama. Jadi
400 mesti semua nombor 8. Jadi awak boleh susun nombor yang pertama. Ni. 9830. Mungkin ini nombor dia. Dia susun nombor 9803. 3890, 3809. Ini nombor Amelia dan Tida. Kalau nombor dia mesti 400 yang sama. 8. Dia boleh buat macam ni juga. 3. Kalau kita pilih 409 kan. Dia susun. Kita boleh buat macam ni. Dia banyak nombor. Kemungkinan. Dia tak ada fix nombor, jawapan dia tak ada fix, dia banyak kemungkinan nombor. 3908, 8930, 903. Ni kalau awak ambil tempat 9 kan. 400 digit 9. Ni nombor kemungkinan dia. Sini cikgu nak ambil tempat ratus dia, nilai ratus dia 8. Inilah. Ni jawapan dia. Kemungkinan apakah nombor-nombor itu ni nombor dia. Okey. Cikgu nak kamu siapkan dulu semua ni. Tulis jawapan dia. Awak tulis jawapan dia. Siapa yang dah tulis jawapan, dah siap? Okey, dah boleh dah. Adalah kelas kita pada hari ni. Okey, kelas kita dah sampai. Okey, siapa yang awak siapkan jawapan dia? Dah siapkan dah boleh.